Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 20 Mac bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan melakukan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan kecuaian mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika menerima tahanan baharu di Pusat Tahanan Imigresen Semulja Serian. Pengurusannya Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam satu kenyataan media memberitahu JPBN memandang serius dakwaan itu dan mengambil tindakan jika ia terbukti benar. 138. Jelasnya di setiap pusat tahanan terdapat SOP yang telah ditetapkan ketika menerima tahanan dan ia perlu dipatuhi untuk kepentingan semua pihak. Daripada 407 kes baharu positif COVID-19 yang dilaporkan semalam, 138 kes adalah dari pusat tahanan tersebut. Dato' Amar Douglas Ugah turut mengingatkan komandan di semua pusat tahanan dan penjara di negeri ini memperketatkan lagi SOP sedia ada bagi melindungi semua pihak. Dalam pada itu, kesemua 138 kes dari pusat tahanan berkenaan telah diletakkan di PKRC Depo Tahanan Semulja Serian. Terdahulu dalam sidang media hariannya, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu Sarawak mencatatkan 407 kes jangkitan COVID-19 baharu semalam, jumlah tertinggi dalam sehari yang pernah dilaporkan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 13,820 kes. Satu kematian turut dilaporkan semalam di Hospital Sibu, membabitkan seorang lelaki warga tempatan berumur 55 tahun. Sementara itu, daerah Seri Aman bertukar status kepada merah selepas mencatatkan sejumlah 49 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari lepas. Ini menjadikan 12 daerah di Sarawak berstatus merah, 3 kekal berstatus jingga, 16 daerah berstatus kuning dan 9 daerah berstatus hijau. Dalam keadaan terkau. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Douglas Ugah memaklumkan bahawa JPBN akan mempertimbang keputusan pembukaan Bazar Ramadan di negeri ini. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat JPBN pada minggu hadapan. Ia susulan pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Dato' Ismail Sabri Yaakob yang membenarkan Bazar Ramadan dibuka dengan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Dato' Amar Douglas Ugah turut memaklumkan kes jangkitan COVID-19 melibatkan rumah-rumah panjang di negeri ini menunjukkan tren menurun. Sehingga semalam hanya 56 daripada 320 rumah panjang masih dalam arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, daerah Sibu menunjukkan tren penurunan kes jangkitan COVID-19 berdasarkan jumlah kes mingguan yang dicatatkan sehingga semalam. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berkata penurunan itu adalah hasil pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan aktiviti pengesanan kes secara aktif di sekitar Sibu. Kes COVID-19 di Sibu mulai meningkat pada minggu kedua Januari selepas tercetusnya kluster Pasai sebelum memuncak pada minggu ketiga dengan sejumlah 602 kes. Kes mulai menurun pada minggu keempat hingga keenam tetapi meningkat semula pada minggu ketujuh selepas berlaku penularan di Sibu Jaya. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD turut dikuat kuasa di Flat Sibu Jaya dan Perumahan Town Villa pada minggu ketujuh. Dr. Anwar berkata penguatkuasaan PKPD di Sibu Jaya dan Sentosa selain aktiviti pengesanan kes secara aktif telah berjaya melandaikan lengkungan graf jangkitan. Kalau kita turun minggu ini dan minggu depan juga turun, kemungkinan besar kita boleh flatten the curve di Sibu. Tetapi jika berlaku lagi suatu tempat ada wabak, ada penularan yang besar seperti di Sibu Jaya, kita mungkin menghadapi satu lagi spike. Beliau menyatakan demikian dalam sesi live Facebooknya di Sibu. Sibu mencatatkan 68 jangkitan semalam dengan 40 kes membabitkan individu yang sudah ditempatkan di pusat-pusat kuarantin di Sibu.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menetapkan bahawa sesi persekolahan bersemuka bagi sekolah-sekolah rendah di daerah Miri ditangguhkan berkuat kuasa 22 hingga 28 Mac ini. Menteri Bertanggungjawab terhadap JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, keputusan itu diambil selepas taklimat Pejabat Kesihatan Bahagian Miri dan Hospital Miri serta perbincangan dengan pegawai pendidikan daerah Miri berhubung situasi terkini COVID-19 di Miri. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak berkata sejak 17 Mac lepas, Miri mencatatkan bilangan kes positif tertinggi di negeri ini dengan 88 kes. Manakala dalam tempoh 5 hari sejak Ahad hingga Khamis lepas, Miri telah mencatatkan pertambahan jumlah kes positif sebanyak 209 kes. Daripada jumlah itu, 18 kes atau 9% kes positif terdiri daripada murid-murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah serta guru. Sementara 55 orang telah dikesan sebagai kontak rapat terdiri daripada murid-murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah serta guru. Beliau nyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri berhubung pembukaan sekolah-sekolah rendah di daerah Miri. Dalam perkembangan sama, Datuk Lee berkata pembukaan semula sekolah bersemuka bagi daerah Miri ialah pada 5 April 2021 sama dengan sekolah menengah. Sebanyak 45 buah sekolah rendah di bawah pentadbiran daerah Miri. Turut diputuskan dalam mesyuarat tersebut pembukaan operasi persekolahan bersemuka sekolah-sekolah rendah dalam pentadbiran daerah Subis bermula pada minggu depan. Projek Lebuh Raya Pen Borneo, Sabah dan Sarawak mengalami kelewatan 18 bulan susulan pembatalan Projek Delivery Partner PDP. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat Januari lepas kemajuan projek mega tersebut hanya mencapai tahap 60%. So now we are finding ways how we can fast track the completion by appointing companies to help JKR in finding ways and also to monitor implementation of the project. Jelasnya, pelaksanaan projek tersebut di Sabah juga mengalami kelewatan dengan kemajuannya hanya mencapai 45% setakat Januari tahun ini. 10 daripada di Sabah sedang berjalan manakala 5 lagi dalam proses tender sementara untuk Sarawak. Kesemua 11 pakej sedang dalam pelaksanaan. Datuk Seri Fadilah menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri taklimat program Malaysia prihatin pengurusan COVID-19 bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Sarawak di Kuching. Taklimat itu bagi memberi penerangan mengenai usaha kerajaan mengurangkan kesan ekonomi selain mekanisme untuk program imunisasi COVID-19 untuk petugas barisan hadapan dan rakyat. Pembangunan infrastruktur di Kampung Benawa Marudi terus menjadi keutamaan bagi memberikan keselesaan serta meningkatkan akses penduduk di kampung berkenaan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Penguang Manggil berkata lebih 3.53 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Antara projek itu ialah penyambungan bekalan elektrik luar bandar, pembinaan jeti, Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Kebangsaan Benawa dan projek naik taraf jalan Kampung Benawa menuju ke feri Long Maro. Datuk Penguang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi menyatakan demikian ketika meninjau tapak-tapak projek infrastruktur di kampung tersebut. Mengulas masalah air di Kampung Benawa, beliau berkata tangki air telah dibekalkan kepada penduduk sementara menunggu pelaksanaan projek bekalan air Kampung Benawa yang dilaksanakan di bawah pakej Projek Rakyat Sarawak Watergrid Tinja fasa ketiga. Turut serta dalam tinjauan tersebut wakil dari Sarawak Energy Berhad, Jabatan Kejaraya Miri dan Majlis Daerah Marudi. Penduduk di kampung Musi dan Buso yang terletak di Bau bakal menikmati kemudahan jambatan Bailey pertama yang menggunakan teknologi dari China menjelang Ramadan ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Ginep berkata pembinaan jambatan sepanjang 100 meter itu lebih lebar berbanding jambatan Bailey rekaan British dan mempunyai panel lebih besar.
Pembinaan jambatan dengan kos RM3.5 juta itu mengambil masa 2 tahun pembinaan. Walaupun mengalami sedikit kelewatan, namun beliau berpuas hati dengan komitmen pemaju. Ada sedikit delay disebabkan MCO, tapi kita bertahanlah, boleh bertahan menunggu sebab kita faham benda ni diimport dari China. Masa tu MCO semua, the whole world, seluruh dunia affected, kapal tak jalan. Jadi kalau jalan pun kena buat quarantine, sanitization, so I think kita berfaham. Datuk Henry ditemui pemberita selepas meninjau kemajuan projek fasa terakhir Jambatan Musi Buso di Bau. Dedahnya lagi, pihaknya turut bercadang membina jalan raya berturap sejauh 4 km untuk melengkapkan accessibility ke kampung berkenaan. Jalan terbabit dijangka menelan kos RM12 juta. Penubuhan pasukan bomba sukarela PBS Kabung dilihat amat bertepatan dan penting dalam mengambil tindakan awal jika berlaku kebakaran serta bencana. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Muhammad Chi Kadir, menyifatkan PBS menjadi satu keperluan mendesak di Kabung ekoran jumlah penduduk ramai dengan perumahan yang padat. Muhammad Sheikh Kadir semasa mempengerusikan mesyuarat penubuhan pasukan itu di Kabung, katanya pasukan itu bakal bertindak untuk memberi bantuan awal jika berlaku sebarang bencana seperti tanah runtuh, ancaman binatang buas serta kes lemas yang memerlukan pasukan bertindak yang pantas. Beliau meletakkan penubuhan PBS sebagai satu keperluan yang amat penting sementara menunggu pembinaan sebuah balai bomba bagi daerah Kabung yang telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. PBS Kabung kini mempunyai 20 orang ahli dengan Ketua Kampung Majid Lama Kabung, Mulyadi Sapali sebagai pengerusi. Turut hadir pada mesyuarat tersebut Ketua Balai Bomba Saratok, Nazri Muhammad. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 20 Mac. Demi keselamatan kita bersama, patuhi SOP COVID-19. Jangan ambil mudah, COVID-19 masih menular dalam kalangan kita. Jangan leka. Saya Muhammad Aziz Rahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.